Malam ini bersempena dengan tajuk yang kita akan bawa, iaitu kasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik, kita semua yang berada pada malam hari ini, kita tahu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling hebat di muka bumi ini, merupakan manusia yang paling terbaik. Walaupun kita tahu kehebatan ada beberapa orang, tetapi tidak boleh lawan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai mukaddimah pada malam ini, saya ingin memohon Al-Fadil Ustaz Said Muzaffar untuk huraikan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pengorbanan hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya pada hari ini. Jadi untuk itu saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz. Al-Fadil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد. Masih Ustaz Muhammad Nur Hisham, Director pada malam ni. Saya orang Parik. Saya orang Parik. Ni muka Arab. Allah. Macam mana Arab? Silap Ustaz. Muka orang Kerala. Muka memang Aceh Parik ke? Memang Aceh Parik. Oh, Aceh Parik ya. Jadi kalau dia cakap Parik memang boleh kan? Dia cakap Arab. Dan sahabat saya Ustaz Bakri. Ustaz Bakri ni kami bukan sama belajar, tak pernah jumpa di Ustaz. Tapi pangkat adik ya. Super senior. Saya tak ada super senior. Tapi Ustaz Bakri ni sama-sama di universiti tapi tak jumpa lah. Hebat yang orang Kuala ni. Cuma yang muslimat sedih sebab dia baru kahwin. Agak muslimat kecewa sikit sebab dia memilih. Tapi pilihannya tepat, alhamdulillah. Ramai muslimat Kuala menangis. Dia saya tahu lah, saya tak tahu lah. Betul mana Bilal tadi ni orang Kuala. Pok Zara. Oh, Pok Zara. Hari dan puasa khususnya pengurusi masjid, bicara kuasa, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatidah, tuan-tuan guru, para ahli ulama, sahabat handai saya ramai di sini, datuk-datuk, tukang interview saya pun ada tu lah, Tok Kamal Zaman punya garang masa interview saya dulu. Tapi alhamdulillah dapat. Saya interview dengan Tok Kamal Zaman masa fungsi SPA dulu. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita pada malam ni kita zahirkan kesyukuran kita zahirkan kecintaan kita pada Allah Ta'ala dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni manusia yang hebat. Memang hebat dan tak ada siapa yang boleh meragui kehebatan Nabi. Siapa yang meragui kehebatan Nabi ada masalah dengan Islamnya. Dan menjadi satu rukun juga dalam solat, rukun qauli pada tahiyat akhir. Kalau tak dibaca, batal solat. Kemudian disebut nama Nabi SAW. Antaranya lafaz tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Sini maksudnya an-nabi, di sini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lafaz syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang muslim yang tunaikan solat, dia kena ikut segala rukun, termasuk rukun qauli solat, iaitu lafaz tahiyat akhir. Orang nak masuk Islam, lafaznya disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kalau orang Kuala nak masuk Islam, jumpa Ustaz Bakri. Ustaz, saya dah masuk Islam. Sila. Tapi lafaz syahadah kena tambah satu lagi yang ketiga. Apa dia? Ustaz Bakri yang handsome dalam dunia ni. Mana ada tambah lafaz syahadah lepas wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Contohlah. Tapi Nabi disebut nama. Sebut. Dan orang juga berebut nak berubah nama anak, mesti berubah Muhammad. Kalau sekarang ni Ustaz Nur Hisham, saya ni Ustaz apa? Ustaz Muhammad Nur Hisham, banyak Nur. Ustaz Bakri pendek. Biasa panggil Hisham kan? Hisham, Ustaz Hisham. Orang kalau berubah Muhammad, nak eja tu suami isteri sekarang orang dah buat balik. Nurse akan bagi kan? Ustaz dah kahwin tak? Oh bujang, apa tu dia tak tahu borang tu. Borang apa? Borang, mimpi dia dah besar dia. Kena jawab tahan sikit. Memang tak kahwin lagi? Belum. Boleh promo. Ha? Boleh promo. Tak apa, jumpa Ustaz Khairana je. Jadi, bila dah bersalin, doktor buat laporan sikit, nurse, lepas tu dia akan bagi, kita bawa report tu dengan ada satu borang pendaftaran JPN, tulis nama anak, bawa balik, dalam masa sebulan mesti kena hantar daftar nama anak lah. Biasa kita ambil sunnahnya seminggu, ngam-ngam seminggu, baru tulis nama anak. Nak ambil pada sunnah, namakan anak selepas 7 hari kan? Dalam masa seminggu jangan bagi nama lagi. Lepas 7 hari baru kita ubah nama anak. Ubah nama anak Muhammad ni, suami isteri memang dia akan nak ubah nama tu mesti kena eja betul, Muhammad. Sebab nakkan nama Nabi SAW. Dan nama Nabi ni banyak, Bashir, Nazir, Taha, Ahmad, Mahmud kan? Boleh dia ubah nama semua. Tapi nak eja tu punya, kita nak ubah nama Muhammad tu mana eja penuh. Tapi nama saya Ustaz Muhd, MUHD, Tuan Muhammad Muhd. Saya MOHD, Muhd. Tapi sebenarnya panggilnya Muhammad juga kan. Jadi tulis dalam Jawi tu Mim Ha Mim Dal juga. Baik, nak cerita bahawa orang berebut nak ubah nama anaknya Muhammad, Ahmad dan sebagainya. Tanda mengatakan bahawa Nabi ni manusia yang hebat sehingga namanya pun nak dibubuh dengan nama Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau peringkat dunia, pengakuan tentang kehebatan Nabi ni bukan setakat orang Islam, orang bukan Islam pun membuat pengakuan. Tuan-tuan kalau baca, buka je dalam Google tu, kita dah ada Ustaz Google kan, type situ tulis pengakuan orang bukan Islam terhadap kehebatan Nabi SAW, dia akan keluar. Saya sukalah kalau kadang-kadang kalau ceramah Nabi Rasul, saya akan bawa cerita ni. Antara yang menyebutkan antaranya Sir George Bernard Shaw. Betul tu? Dia sebut Sir George Bernard Shaw. Apa dia kata? Dalam risalah dia, The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Dia buat ranking 100 orang berpengaruh di dunia. Dia letakkan dalam dia punya kajian tu, Nabi SAW, Jesus dan Paulus, Tuhan dia, Napoleon Bonaparte, pemimpin Perancis yang hebat, Isaac Newton yang ciptakan graviti, semua tu dimasuk. Kita pun tahu kalau kita baca kisah Napoleon Bonaparte ni memang orang yang hebat, pemimpin Perancis. Tapi tak heranlah sebab dia hebat, dia lahir daripada tempat yang hebat. Sekarang ni kalau siapa yang jadi presiden mana-mana negara, dia hebat, dia sambung delegasi orang lama. Contohlah takdir Allah, 4 tahun lagi saya bertanding parlimen, saya menang, saya dilantik sebagai Perdana Menteri. Saya hebat. Hebat sebab saya sambung legasi yang lepas. Yang saya sambung legasi orang lama. Tak kira lah tuan-tuan kalau jadi Perdana Menteri tahun nanti, kita sambung legasi orang yang dah hebat. Memang orang akan nampak kita hebat. Napoleon Bonaparte ni hebat sebab negara tu hebat. Bayangkan Michael H. Sir George Bernard Shaw, dia letakkan Nabi SAW yang pertama. Dia letakkan Nabi yang pertama mengalahi Jesus dan Paulus, dan juga yang kita sebut nama tadi, sebab dia kata Nabi ni hebat dan luar biasa. Kalau kita kembali balik kepada sejarah sebelum datang Islam, zaman Jahiliyah ke-8, bagaimana umat Arab ketika itu? Allah dalam keadaan bogil. Allah dalam keadaan bogil. Agak-agak kita kalau pergi awal sekarang nak kita bogil. Bayang kalau tak ada Nabi,
Kita tawaf dekat 6 bongi sekarang ni. Tawaf sambil pakai face mask tutup mata. Malu nak tengok. Apa lagi? Orang perempuan yang kematian suaminya diracunkan. Keluarga yang meninggal ayahnya, harta dirampas. Orang-orang kaya yang duitnya banyak, mereka dirampas harta mereka. Gaji 6,000, bak sini 5,800, kau ambil 200 je. Kalau tak, akan dibunuh. Anak-anak perempuan dibunuh. Siapa yang melahirkan anak perempuan, aib bagi keluarga tersebut. Bayangkan jahiliah yang melampau. Allah sebut dalam surah Al-Talaq, apa kata Ta'ala? Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladina amanu wa 'amilus salihati minadh dhulumati ila an-nur. Allah kata Allah utuskan seorang rasul, dia membacakan ayat-ayat Allah kepada kita semua. Yatlu alaikum ayatillah mubayyinat, menerangkan pula akan ayat-ayat Allah Ta'ala. Ya, Nabi bukan sekadar baca je, dia terangkan ini boleh, ini tak boleh. Tujuannya apa? Liyukhrijal ladina amanu, nak bawa, nak keluarkan orang-orang beriman ini daripada minadh dhulumati ila nur, daripada cahaya kegelapan kepada cahaya, daripada kegelapan kepada cahaya kebenaran. Hebat tak? Hebat. Dilahirkan di tengah-tengah jahiliah yang tamadun, daripada segi tamadun, pembangunan dan akhlak yang mundur ke belakang. Tapi Allah nanti permata yang hebat ini di tengah-tengah alam jahiliah dari bangsa yang hebat selama 23 tahun. Apa yang terjadi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Islam menjadi hebat, menjadi sempurna. Hebat tak Nabi? Kalau nak cerita bab kehebatan Nabi ni banyak. Biasanya forum ni yang seronok dia Ustaz, bercakap ni pendek-pendek je, tak dipanjang. Nampak Ustaz bagi tenung saya tadi. Dia kita tak boleh panjang-panjang. Orang ni dia ada orang ni tak boleh lama-lama. Dia kena ringkas-ringkas. Baik. Jadi part yang pertama tadi berkenaan dengan kehebatan Nabi, dia Nabi manusia yang hebat. Tak ada siapa yang boleh meragui kehebatan Nabi SAW. Antara tanda kehebatan Nabi lagi, sebelum ni kita tengok pada fasa sirah. Sirah ni dia ada 3 fasa. Fasa yang pertama, fasa sebelum kenabian. Bahasa Arab panggil qabla al-bi'tsah. Dirakamkan dalam fiqh sirah, dalam mana-mana sirah, bermula daripada Nabi berada dalam perut ibunda Nabi, Nabi dilahirkan, Nabi bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, berkahwin, sehinggalah sampai berkahwin dengan Khadijah, sehinggalah umur Nabi 40 tahun. Jadi 40 tahun ke bawah, ini dipanggil qabla al-bi'tsah, tahun sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul, sebelum diangkat menjadi Rasul. Baik, jadi tahun ini Allah tunjukkan kepada Nabi bagaimana keadaan masyarakat Arab. Itu sebab nanti pemimpin dia kena berumur yang 40 tahun ke atas sebenarnya. Sebab supaya dia matang dalam buat keputusan. Kan? Contohnya macam saya, tiba-tiba saya pindah ke kampung Melayu. Nanti saya sebagai kepala kampung tak boleh. Sebab saya tak kenal lagi masyarakat orang kampung Melayu ni macam mana. Dia biar orang asing yang tahu. Sebab supaya dia kenal bagaimana masyarakat sini. Bila kita masuk ke tempat orang, jangan kita buat pandai tak. Kita itu tak boleh ini, tak boleh jangan Asyura haram. Kita buat pemahaman. Kita tak biasa tempat kita, tak boleh. Kita masuk, kita kena jadi orang yang tak kerti apa-apa. Faham dulu keadaan masyarakat sini. Macam itulah Allah ajar Nabi sehingga umur Nabi 40 tahun. Bila 40 tahun Allah nanti menjadi Rasul, Nabi dalam keadaan matang dalam buat keputusan setelah Allah angkat Nabi menjadi Rasul. Itu hebatnya bila umur dah umur ni. Sebenarnya petua dalam agama memang Nabi SAW suruh tanda umur yang tua. Dalam hadis Nabi kata apa? فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sebenarnya orang yang lama hidup ni, dia tengok bagaimana asal garam kehidupan dia. Petua tu Nabi suruh tanya. Maksudnya kena tanya orang lama ni, macam mana asal garam dalam kehidupan. Orang tu kata apa? Aku makan garam dulu. Dia suruh makan garam dulu, Ustaz. Kita kalah. Dia tak boleh rawat. Tapi dia kata فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Dan yang ini 40 tahun pertama, itulah qabla al-bi'tsah. Kemudian lama nanti Nabi Rasul
ketika umur 40 tahun hingga 53 tahun, yang ini ba'da bi'tsah, setelah kenabian. Di mana tempatnya? Di bumi Mekah. Kemudian Allah perintah Nabi hijrah bermula umur 53 hingga 63 tahun, yang ini selepas hijrah dipanggil ba'da hijrah. Baik, dalam 3 fasa ini, fasa yang paling hebat buat Nabi SAW adalah fasa yang ditengah-tengah ketika mana Nabi SAW berada di Mekah. 3 tahun dakwah secara sirrian, secara rahasia. Nabi SAW beda kepada kedalaman. Cari orang-orang yang tak menentang Nabi, tak ada potensi nak menentang Nabi bersama Nabi, beda kepada kedalaman. Pada dalam bahasa hierarkinya jama'i. Maksudnya apa? Dalaman dulu. Barulah pergi pada ijtima'i, barulah dia pergi kepada masyarakat umum. 3 tahun. Kemudian Allah perintahkan fasda' lima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dan sampai masanya kita sebarkan agama ini secara jahriyan, secara terang-terangan kepada orang musyrik. Ketika inilah Nabi SAW dan sahabat berhadapan dengan ancaman yang begitu hebat. Saya nak buat satu kisah lah. Sebenarnya banyak dalam sirah, dalam fasa yang kedua ini, cerita tentang pengorbanan Nabi terhadap ummah. Satu hari Khattab bin Al-Arat, saya suka bawa kisah Al-Ida. Dalam bab sirah ni betul kena baca buku sirah. Ini yang tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, buku sirah ni kena ada di rumah. Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah tu kena ada di rumah. Letak dalam rak. Sambil-sambil tak ada apa lepas makan, buka. Kalau tidak pun buka satu muka kita baca kisah Nabi. Kena khatam kisah Nabi. Saya ini qadhi di kawasan Kelimantan Sur. Rumah saya di Cemor di Kelimantan Sur. Pada baru si Kelimantan Putra tu kawasan saya lah. Kalau orang nikah dia akan jumpa saya. Saya kalau nasihat pada anak-anak muda ni, kalau dia berkahwin, antaranya saya tekankan bab tanggungjawab nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir makan pakai tempat tinggal, nafkah batin kalau lebih baik dengan isteri dan penuh kasih, dan juga ilmu agama. Saya tekankan bab ilmu agama, saya pesan tolong baca buku sirah Nabi SAW, fahamkan dan kita ajar anak kita nak anak kita ikut Nabi SAW. Saya pesan. Sebab kalau nak berjaya, kena ikut Nabi. Sebab itu yang berjanji Allah dalam Quran. Allah kata apa? In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kalau kamu sayang kepada Allah, syaratnya kamu kena ikut Nabi. Kalau kamu sayang Allah tak ikut Nabi, tak komplit lagi. Itu letakkan syarat. Syarat nak sempurna dapat cinta Allah, kamu kena ikut Nabi. Itu sebab saya pesan. Antara cara nak ikut Nabi, nak kenal Nabi, kena tahu sirah. Kena baca kisah sirah. Tapi sirah pun tak tahu semua nama ayah Nabi pun tak ingat. Tak boleh gitu. So kena terapkan pada anak-anak cucu dan sebagainya. Baik. Dalam satu bab al-idhar. Al-idhar ni dipanggil bab penyiksaan. Banyaklah saya cerita tentang yang menyakiti sahabat dan Nabi SAW. Dalam bab al-idhar ni sahabat-sahabat Nabi diseksa. Sebelum tu ada al-hasar al-iktisadi, sekatan ekonomi tahun ke-6 kenabian. Tidak ada bantuan makanan, pakaian dan sebagainya. Makanan, tak ada muamalah jual beli. Masa tu yang memonopoli perniagaan orang kafir Quraisy. Tak boleh bagi apa-apa kepada orang Islam. Berapa tahun? 3 tahun perjanjian itu digantung di pintu Kaabah. Tapi terlaksana 2 tahun. Apa yang umat Islam makan Nabi dan sahabat-sahabat, termasuk Khadijah binti Khuwailid, daun-daun dan ranting-ranting kayu. Inilah makanan yang dimakan oleh sahabat-sahabat anak-anak kita di Palestin macam di Syria dulu. Ada satu video saya tengok orang Syria, budak-budak dimakan dengan adik dengan abang, makan daun-daun di tepi-tepi divider sambil menangis. Ni ada wartawan interview. Kenapa kau? Mana mak ayah kamu? Mak aku syahid, dibunuh oleh Bashar al-Assad. Apa yang tinggal kamu? Kami tak ada apa, kami tak ada rumah. Apa makan daun-daun? Minum dengan air masak dengan daun-daun. Dan asbab juga Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia adalah makan daun-daun dan ranting kayu disebabkan al-hasar al-iktisadi tadi. Saya kata lagi korang. Baik, banyak lagi bab. Ada satu bab al-idhar, iaitu penyiksaan. Satu hadis riwayat Muslim. Khabbab bin Al-Arat. Apa kata Khabbab? Dia kata laqitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassil al-burdah wa huwa fi dhill al-Ka'bah wa qad laqina bil musyrikin shiddah. Kalau kata satu hari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang baring di salah satu teduhan Ka'bah. Kaabah, sini matahari, sini redup. Nabi baring sini. Khabbab jumpa Nabi, waqad laqina bil musyrikin shiddah. Ketika itu kami ini berhadapan dengan musuh Islam yang musuh Islam jumpa kami ni nak bunuh. Kalau jumpa Nabi Muhammad SAW dia nak bunuh.
Lepas tu dia kata kepada Nabi, faqultu ya Rasulullah, anta tad'u Allah lana? Wahai Rasulullah, tak boleh ke doa untuk kita? Ya Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi doa dikabulkan Allah. Minta apa saja Allah bagi. Orang terdahulu, Nabi Nuh, bagaimana dia berdakwah, tak dengar. Kata Nabi Nuh minta kepada Allah Ta'ala, wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum ila akhir ayat. Baru tutup telinga, tutup muka, tak ada berdakwah Nabi Nuh. Allah perintah Nabi Nuh, buat batu di atas bukit. Allah hantar banjir. Isteri dan anak dia pun terseksa sama. Baik, nak cerita doa Nabi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Khabar kata, minta ya Rasulullah kepada Allah supaya Allah mudahkan urusan kita. Yang mana yang hentam kita, yang mana hentam kita, semua Allah azab mereka. Itu maksud khabar bin al-Arat. Faqa'ada wa huwa Muhammad al-wajh. Nabi duduk dengan keadaan muka Nabi marah. Dia kata, wahai khabar, laqad kana min qablikum la yamshutu bi mashatil hadid ma duna 'idhamihim min lahmin aw asr wa yusarrifu dhalika 'an dinihi. Wahai khabar, untuk umat terdahulu lagi teruk mereka diseksa di azab. Bagaimana mereka diseksa? La yamshutu bi mashatil hadid. Disikat dengan sikat besi yang dipanas, tarik daripada hujung kepala hingga hujung ke kaki ni, maduna 'idhamihi, kena pada tulang-tulang mereka, berkumpul daging, hancur di hujung kaki, hancur urat-urat mereka. Ma yusarifu dhalika 'an dini. Sesekali pun mereka tidak pernah berganjak ke belakang. Nak cerita orang dulu lagi tahu mereka kena azab dan seksa, menyebabkan azab. Baik, nak cerita permohonan di sini maksudnya apa? Nabi tak doa keburukan untuk ummah. Ini permohonan besar buat Nabi SAW. Jadi dua, kita cerita tadi. Pertama, kehebatan Nabi. Yang kedua, pengorbanan Nabi. Nabi sayang kepada ummah. Ya, seperti mana ayat akhir saya nak sebut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ila akhir ayat, itu tanda ayat mengatakan bahawa telah datang kepada kamu seorang rasul dari jenis kamu sendiri, iaitu Nabi daripada manusia juga. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi rasa apa? Sengsara bila umat sengsara. Macam lagu lukaku jua. Itulah. Kamu sakit, aku sakit semua. Pandai Ustaz Syed nyanyi. Astagfirullahaladzim. Baik. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Nabi mengharapkan kita semua beriman. Nabi bila tutup mata, Nabi tanya, sebelum Nabi tutup mata, Nabi tanya kepada malaikat, bagaimana nasib umat aku? Umat kamu masuk surga dulu daripada umat-umat yang lain. Nabi nak semua umat Nabi masuk surga. Aziz harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Betapa kasih dan sayang Nabi kepada umat Nabi SAW. Bila cerita Nabi tak doa keburukan untuk umat, itu pengorbanan yang besar Nabi SAW kepada kita, sehingga sekarang kita tidak ditimpa apa-apa musibah, buat dosa, minta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah ampunkan dosa, dan mati dalam keadaan kalimah la ilaha illallah, kita wajib dapat syafaat Nabi SAW. Juga tanda pengorbanan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan jaza. Diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Syed Muzaffar di atas perkongsian beliau berkenaan dengan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, atas perkongsian yang Ustaz sharekan kepada kita malam ini menambahkan lagi rasa cinta kita kepada Rasulullah. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz kata. Sepatutnya kita yang berada di sini, semua rumah pastikan ada satu kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan bila kita ni dalam mulut kita cakap, bila orang tanya, rindu Rasulullah? Ya, aku rindu Rasulullah. Sayang Rasulullah? Aku sayang Rasulullah. Tapi apa yang Rasulullah buat, kita tak ikut. Betul tak? Cara Rasulullah memakai selipar, cara Rasulullah nak memakan, semua dia Rasulullah telah tinggalkan kepada kita. Cuma kita je sahaja, adakah kita nak ikut ataupun tidak. Kita cuma cakap sahaja kita ni rindu Rasulullah, sayang Rasulullah. Bila orang tu hina Rasulullah, kita lah orang pertama. Tapi kita sendiri tak mengamalkan apa yang Rasulullah tinggalkan kepada kita. Mudah-mudahan selepas ini dan habis sahaja bulan Rabiul Awal ni, akan datangnya bulan-bulan seterusnya, kita perbaiki balik diri kita. Kita jadikan balik kita ini insan yang benar-benar mengikut Rasulullah. Jika kita nak berjaya, kita nak berjumpa Rasulullah di akhirat nanti, maka ikutlah Rasulullah, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya nak serahkan soalan saya yang seterusnya pada malam ini kepada panelis kita yang kedua, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Bakri. Jadi kita ni semua
kasih pada Rasulullah. Kita rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kasih kepada orang yang Rasulullah tidak pernah berjumpa. Dan Rasulullah juga menyimpan perasaan rindu dan kasih kepada kita. Persoalannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pernah mengaku dan kita memang mengaku yang kita ini kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu saya nak bertanya kepada Ustaz, apakah bukti yang nak menunjukkan yang kita ini kasih dan sayang kepada Rasulullah? Jadi insyaAllah tuan-tuan, lepas azan kita akan sambung balik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nasallallahu taufiq wal hidayah ila siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan kepada tuan moderator kita, kepada Ustaz Syam. Sahabat saya, kekanda saya, Ustaz Tuan Syed Muzaffar, super senior. Dia tak ingat tu dia jumpa saya kat dalam masjid Yusah. Tapi zaman kita tak Yusah dah, kita Kisdah. Kisdah. Kisdarian. Orang lama. Dan seterusnya warisan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan masjid,
pimpinan masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, minta Allah SWT sekalian. Tadi soalannya tentang cinta, soalannya tentang kasih. Cuma sebab dua moderator tadi dia cakap Kuala Lumpur ni, saya tak boleh. Saya tetap orang Kuala. Tentang faham tak faham, angguk sudah. Kalau kat Kuala, orang Kuala tak faham, saya suruh pindah je dari Kuala. Ada. Lawak sana. Sebab saya tengok ada orang, dia berceramah dekat mana pun, dia tetap dengan negeri dia. Jadi ngapa kita orang Perak tak boleh apa tu? Dia payah juga ya. Perak ni dia banyak guna divider kan. Bukan divider, sepadan banyak kan. Pergi Tepin kan, tak mana orang Perak ni, Tepin ni kan dah. Dia cakap dah Kedah. Tapi saya orang Kuala kan cakap Kuala lah. Ada. InsyaAllah. Lawak je saya, jangan marah. Baik. Santai-santai je tuan-tuan. Sebab bila dah lepas waktu isyak ni dia tak boleh serius sangat. Sekarang cemuy. Kita nak balik ni. Ada. Jadi saya sebenarnya tadi Ustaz Syed kata tengok tenung tak. Saya tak ada rasa marah Ustaz Syed. Kalau dia ambil sampai habis saya tak ucap pun tak apa. Ada. Sungguh. Sebab yang sedang berbicara tentang Nabi itu adalah cucunya Rasulullah SAW sendiri. Ustaz Syed adalah Ahlul Bait Nabi. Yang Nabi suruh kita sebut hubbun Nabi wa hubbun Ahlil Baiti. Ni termasuk orang kita kena sayang. Jadi bila yang bercakap tu adalah ahli keluarga Nabi, takkan saya nak marah. Saya siapa? Saya hanya umat Nabi ya, yang mengharapkan syafaat daripada Nabi SAW. Yang bercakap ni bukan nak muji Ustaz Syed, tak adanya kalau dia bawa saya naik emas dia, tak ada. Tapi saya cakap ni atas daripada apa yang duduk dalam benak ni. Ada. Sebab yang bercakap tu adalah cucu ni. Keturunan. Siapa kita yang nak cakap lebih daripada itu lagi. Cuma tuan-tuan, bila kita sebut cinta, bila kita sebut kasih, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran banyak ayat tentang cinta, banyak ayat tentang kasih. Dan ada hadis-hadis yang cerita tentang kasih dan cinta kepada Allah dan Rasul. Ada. Di antara ayat yang paling selalu kita dengar bila sebut tentang cinta Allah, cinta Rasul ini adalah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi. Katakanlah hai Muhammad, sekiranya kamu cinta kepada Allah, maka kamu kena ikut aku. Tuan-tuan, ayat ni berpunca daripada ada sebahagian orang yang bercakap di depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya hanya mencintai Allah, bukan Tuhan. Maka kata Allah Ta'ala jawab balik kepada persoalan ataupun kepada cakap orang ni tadi. Kata Allah SWT, katakan kepada mereka ni, wahai Muhammad, kalau dia cinta kepada Allah, maka dia kena ikut Rasulullah SAW. Jadi kita nak ikut Nabi, kita nak cinta Nabi, kita nak sayang Nabi. Syarat pertama nak cinta orang ni kena-kena. Itu sebabnya kita sambut maulid. Yang kita boleh jadi sambut maulid Rasul ini adalah kerana cinta dan kerana kita nak kenal Rasulullah SAW. Dan itu sebab saya kata, kalau macam Ustaz saya sebut tadi lah, kita nak nyebut cinta, kasih, kerana itu kita sambut maulid. Ada orang pula, sekarang ni dulu orang tak sebut sangat, sekarang ni banyak pula sebut. Tak, Nabi tak suruh sambut maulid lah, apalah gini lah, apa semua. Saya nak tanya tuan-tuan yang ada dalam masjid ni, tuan-tuan ada ke orang sambut birthday tuan-tuan? Ada? Karim Zul ada? Jangan lupa ya, ni tarikh sekian-sekian ni birthday saya, tolong buat majlis kerakyat. Ada? Nak kena pecat majlis tangguh masjid buat? Ada? Tak ada tuan-tuan. Kita buat itu kerana cinta. Anak kita, kita tak suruh anak-anak ni birthday, orang sini panggil apa? Ayah ke papa? Ada? Daddy. Ada? Tarikh sekian-sekian. Jangan lupa je sambut. Yang buat jenis tu Mas'ud Al-Buaya. Tahu? Tak kena? Amal Albab, balik orang tengok. Compare.
hantar surat kat anak-anak, jangan lupa birthday bapak, bawa hadiah. Nah, tu yang Piramli bawa cepati tawar dengan apa ni, kari tak ada rasa. Nah, gula dengan garam. Itu lah dalam dunia ni, anak-anak dihantar. Tapi rupanya ada tuan-tuan. Dia orang baru ni Ustaz. Dia tunjuk kat saya, Ustaz tengok ni buku. Buku tu sempena 90 tahun orang di Brunei. Dia nyambut ulang tahun dia ke 90 tahun tu, dia buat buku. Tapi keturunan orang-orang dia ada lah. Pangeran-pangeran nak buat buku. Tu ada lah. Tu bila tu saya jumpa lepas masuk Al-Boyah tu lah. Ada. Tapi saya tak kenal orang. Cuma tuan-tuan, tapi tak kisah. Itu hak dia lah. Tapi orang tak pernah suruh, jarang. Ni kita balik-balik ni kerang. Tengok-tengok rumah keliling Kelalang, cerah. Rumah kita gelap. Duk buka lah handphone. Cek. Rasa dah bayar lah. TMB. Kan? Tuan-tuan sini takkan nak bayar dekat kaunter pejabat kuih lagi. Kami orang Kuala apa je rumah tu. Ni semua pakai handphone lah. Tak? Canggih lah. Tengok-tengok gelap. Rasa kau TMB bil dah bayar. Kita pun masuk rumah. Masuk-masuk. Buka-buka pintu. Anak pun buka lampu. Nyaris tak ada jantung lah. Happy birthday to you kan. Adakah kita suruh? Tak. Semua tu kerana anak tu sayang dan cinta kepada kita. Cuma cara kita cinta pada Nabi itu bukan dengan hanya sekadar sambut. Bukan hanya sekadar ada makan-makan. Tak. Ni kadang-kadang bila sebut buat maulid, padahal ni datanglah ceramah maulid. Ada kambing tak? Kan? Kalau tak ada kambing, tak ada. Katanya dah. Dia kira kambing dulu. Ada kambing kan? Ada kambing. Saya kadang-kadang Ada kambing tak? Tapi sebut dah ada makna juga. Kita jangan tak faham. Malam ni ada kambing. Kita tanya ada kambing tak? Takkan mak masa ni tak tanya itu sekali yang panggil tak. Cuma je nak nyebut tuan-tuan. Nak nyebut ni ialah kita bukan kerana makan semata-mata, kerana nak kena. Dan kena Nabi ni tuan-tuan adalah sebahagian daripada akidah. Jangan kata kena Nabi itu sekadar sirah. Kerana kata ulama, antaranya ulama tauhid sebut. Seorang tuan guru kita, tuan guru almarhum, tuan guru Haji Abu Bakar Ibrahim. Dia sebut di akhir kitabnya dalam membahaskan Muhammad Rasulullah, kitab Kifayatul Mubtadi tu. Dia kata di antara selain daripada kita syarat untuk menyempurnakan Muhammad Rasulullah itu, selain daripada kita tahu segala sifat wajib pada Nabi, selain daripada kita tahu segala perkara yang tak layak, iaitu yang mustahil pada Nabi, yang 4 tu, dan juga perkara-perkara yang harus, ini Arab Basyariah Nabi itu kepada dalam kitab tauhid itu, kita juga kena mengetahui siapa dia Rasulullah SAW. Tuan-tuan, kenapa kena tahu? Kerana kita mesti kenal orang yang kita ikut. Ada? Maka kata dalam kitab dia kata paling tidak tahulah nama Nabi. Ni orang tanya nama Nabi Muhammad bin apa tak dijawab ni, berat kan? Dah. Paling-paling tidak kena tahu Rasulullah tu namanya apa? Muhammad bin apa? Mak Nabi siapa nama? Ayah Nabi siapa nama? Nabi lahir di mana? Nabi jadi Nabi umur berapa? Nabi jadi Nabi di mana? Nabi hijrah ke mana? Nabi wafat di mana? Cukup. Dan itu sudah memadai bagi seseorang kenal Rasulullah SAW. Takkanlah kita kenal orang lain itu lebih daripada kita kenal Nabi. Sedangkan kita nak numpang Nabi ni esok di akhirat. Saya pernah pergi tuan-tuan cerita lah. Dan tadi pun tuan Kursi khabar, kami pun tak kenal Ustaz Bakri. Kan? Walaupun kalau ada poster tu tak kenal lagi, kira okey lah. Kan? Kata marah Tok Imam, jangan nak pasal hati Tok Imam dah lawak kan. Saya pergi ceramah dia semua. Bukan ceramah, saya pergi singgah semayang. Cerita ni lama lah, sekitar 2017, 2016 gitu. Saya singgah semayang. Ni nak cerita bila tak kenal. Saya sampai di masjid tu nak dekat maghrib. Dan saya tak tahu malam tu rupanya ada ceramah Maulidur Rasul. Saya tak tahu. Cuma bila saya sampai, saya parking betul-betul kat tangga masjid tu. Tak tahu pun, tengok ada parking masuk lah. Yang pasti bukan parking tuan guru.
Parking kosong kan, memang parking tak ada siapa-siapa, saya masuk. Lepas saya masuk parking situ, saya pun pakai baju, bahasa kita lorak kampung ni, baju preman je lah. Baju rehan, seluar slack. Tak ada apa berceramah pun. Nah, saya pun sampai-sampai tu, orang ramai duduk kat luar kan, nak tunggu azan maghrib. Saya turun motor, kereta. Orang tu dia orang-orang situ tu, kampung tu, saya tak nak sebut sebab ada rakaman, bahaya. Kalau tak ada rakaman saya sebut. Tak. Orang kampung tu, dia berpakat tengok saya waktu saya turun tu. Saya kata orang kampung sini apa perok no, tak pernah tengok orang. Ada. Takkan numpang semayang tak boleh tak? Dia tengok kita tu sampai kita ngambil air semayang, masuk masjid dia pun tengok. Tengok tu bukan tengok sekali-sekala, tengok tu macam tengok sungguh. Saya tak tahu apa tu waktu tu. Saya pun masuk semayang. Semayang di belakang, semayang sunat. Qabliyah kalau tak salah saya. Qabliyah waktu tu dah azan, semayang sunat qabliyah maghrib. Lepas tayat akhir, tiba-tiba ada orang duduk sebelah. Saya tak tahu kenapa waktu tu kan. Duduk tayat, duduk bayang orang duduk sebelah tu memang ada. Habis saya beri salam, memang ya memang ada orang duduk sebelah ni. Dia pun terus sapa saya. Dia kata, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." Saya pun terkejut sekejap. Saya tak pernah ngajar kat situ dan tak pernah kenal orang situ. Tiba-tiba dia tanya saya, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." Saya tengok muka dia, kok dah kenal adik-beradik ke? Jawab juga. Lepas tu dia terus cakap, "Ustaz malam ni ceramah malam ni kan?" "Ha?" Dia kata tak. Ceramah ni. Ceramah apa ni? Ceramah maulid katanya. Bukan, dia kata tak. Bukan saya katanya. Bukan Ustaz Apih ke? Katanya. Imam masjid. Tak. Sebut payah. Kan jadi saya cerita lah tu. Saya kena tahu dulu. Saya kata bukan. Bukan Ustaz Apih, bukan. Lepas tu tuan-tuan, saya masuk di maghrib, semayang. Habis je semayang, saya terus cari bawah. Kabut orang. Walaupun kalau saya tunggu, kalau penceramah tak datang, untung berganda saya malam ni. Tak. Tapi saya tak gamak. Saya kata, ini kena scam ke je ni tak? Saya terus cabut lah. Tapi waktu tu saya nampak Ustaz Apif saya dekat belakang. Sepasal dia dekat belakang, saya cabut lah. Saya risau rukuk dia tak ada. Dia mengikut luar belakang, tahan dulu. Saya cabut dulu. Nak sebut tuan-tuan, kenapa jadi macam tu? Sebab tak kenal. Sebab tak kenal. Tapi bila kita kenal, maka kenal itulah sebenarnya cinta yang paling besar. Itu sebab tuan-tuan, kenapa perlu kenal Nabi? Kenapa perlu cinta Nabi tadi? Kerana orang yang kenal Nabi, orang yang cinta Nabi, kata para ulama, dia tak akan termasuk daripada, sebagai ulama pendapat, dia tak akan masuk daripada golongan orang-orang yang mencari Rasulullah di akhirat itu. Sebab apa? Kan kita ada dengar hadis, ada sekumpulan manusia pakat ramai-ramai jumpa Nabi Adam. Minta supaya beri syafaat. Nabi Adam kata nafsi. Jumpa Nabi Nuh, Nabi Nuh pun kata nafsi kan. Sampailah Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, akhir sekali jumpa dengan Rasulullah. Bila jumpa Rasulullah terus minta syafaat untuk kita semua. Minta supaya dipercepatkan hisab kita semua. Ulama bahas hadis ni, antara ulama mengatakan ialah orang yang mencari-cari Nabi ni ialah orang yang tak kenal batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak kenal Nabi ni tuan-tuan, supaya ada rasa kasih dan cinta tadi. Salah satunya ilmu yang Ustaz Syed dah sebut tadi, iaitu sirah. Bacalah sirah dan mengajilah sirah dan pastikan ada buku sirah. Betul? Saya setuju. Dan itulah semua saya nak sebut, tapi Ustaz Syed dah sebut, kira okey lah. Dan sekarang ni tak ada, orang panggil apa, susah lah. Maklumat nak cari kitab tu tak susah. Tuan-tuan pergilah ni belakang tuan-tuan ni, saya pun duk rajin singgah kedai Azraq tu. Pergilah situ cari kitab-kitab sikitnya banyak. Tak ada, pergilah pasal kemuda ni. Kan? Kalau belah Ipoh ni lah, takkan saya nak suruh sampai tuan-tuan pergi ke Kuala. Tapi carilah, ada insya-Allah kitab-kitab yang menceritakan tentang Rasulullah daripada lahir sampailah Rasulullah wafat. Walaupun kita baca tu mungkin kita tak ingat. Kami ustaz ni kena lagi ingat tarikh-tarikh tu. Tu pun kadang-kadang tersasar juga. Tapi sekurang-kurangnya bila kita baca, kita cinta, kita kasih, dan ada rasanya tu dalam hati kita. Kata ulama nak kenal Nabi ni ada 5 ilmu. Pertama tadi sirah. Maka belilah kitab sirah, bacalah, mengajilah.
Masjid-masjid pun bagi ada pengajian sirah. Nah, bagi ada pengajian sirah. Nah, kadang-kadang masjid-masjid ni pengajian sirah banyak. Fardu ain buat tak ada, betul-betul hair juga. Kena bagi balance. Kena tengok keperluan. Nah, ni kadang-kadang ustaz ni sirah, ustaz tu sirah, ustaz ni sirah. Semua sirah. Sebab apa? Hanya ustaz-ustaz di rumah ni. Dah, saya tak nak sebut lagi tak kan. Tapi kami tak faham kenapa ustaz ni kadang-kadang digemur baca hak tu. Apa? Kalau cerita tauhid, cerita fiqh, cerita tasawuf ni payah, silap cerita. Ustaz habis mat ni. Jadi baik cerita sirah. Arti kalau sirah kalau silap cerita, tak sesat juga. Kan? Kena mendalami. Dah. Kena baca. Tentang kena ngaji. Kena pasti masjid ada pengajian sirah. Yang keduanya ilmu tentang syama'il Nabi. Syama'il Nabi. Antaranya tadi kitab Syama'il Muhammadiyah yang disebutkan oleh Ustaz Zaid ni Ustaz Syamil. Nah, antara lain juga Syama'il Kana. Imam Suyuti rahimahullah. Dia menghimpunkan hadis-hadis yang bermula dengan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihimpun hadis. Imam Suyuti tulis nama kitabnya Syama'il Syarifah ataupun sebagai ulama kata Syama'il Kana. Antara lain Imam Ibnu Katsir menulis Syama'il Rasulullah, Syama'il Nabi. Banyaklah kitab-kitab Syama'il. Imam Syekh Husain Nabhani dan sebagainya juga mengarang kitab yang sama. Tentang apa Syama'il? Syama'il bukan cerita sejarah. Syama'il cerita tentang rupa bentuk batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syama'il cerita macam mana cara Nabi makan. Syama'il cerita macam mana cara Nabi berjalan. Syama'il cerita macam mana Nabi bergaul dengan masyarakat. Semua itu diceritakan dalam kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang kita hanya tahu, hanya kenal sejarah Nabi dan hanya ambil sikit-sikit je. Sedangkan sunnah Nabi itu banyak. Maka dalam Syama'il itu dicerita segala sunnah-sunnah kelakuan Nabi. Bukan setakat nikah 4 je tahu. Ni sikit-sikit sunnah Nabi kahwin 4. Dah, itu je dia tahu. Lagi satu makan kambing. Tadi itulah. Kan? Tuan-tuan, saya nak ambil sikit lah bab makan. Kita banyak cerita bila sunnah Nabi bab makan kambing kan. Sedangkan banyak lagi lah, termasuk buah-buah lain pun, labu, tembiken, hadis Syama'il sebut. Antaranya juga Nabi pernah sebut nikmal idamul khal. Sebaik-baik hidangan itu adalah cuka. Balik ni pakat beli cuka. Makan cuka hari-hari. Makcik, makan cuka tau. Walaupun duduk belakang cermin sana. Kena panggil ke kesian ni. Tahu? Dia berkata macam kami tak diumpama duduk belakang. Kan? Cuka. Tuan-tuan, kita hanya bincang itulah sunnah makan. Maka kita kena beli, kita kena makan. Betul tak? Tapi kita tak pernah tahu kenapa Nabi makan cuka. Kenapa Nabi makan belah bahagian kambing yang ada bahagian-bahagian tertentu dan sebagainya. Jawapannya mudah tuan-tuan. Nah, kerana satu ni. Nabi meraihkan setiap pemberian orang dan Nabi tak pernah komplain. Nabi cukup jaga hati dan perasaan orang. Itu sebabnya hadis cerita makan cuka tu, sahabat tu hanya ada cuka lah. Nak bagi Nabi jamu makan cicah dengan roti. Maka Nabi nak ambil hati sahabat ni. Nabi kata apa? Ni'mal idamul khal. Walaupun lepas tu ada orang buat kajian-kajian kenapa Nabi sebut cuka itu semua, itu cerita yang kedua. Tapi hakikat sebenarnya adalah kerana Nabi nak meraihkan pemberian orang. Kita lah kalau pergi kenduri, cuba tengok kalau makan tak sedap. Tak cukup komen kat mulut ni, komen kat WhatsApp, duk komen dekat Facebook. Tak cukup. Sedangkan Nabi ni, akhlak Nabi bila dalam cerita bab makan ni mudah. Suka makan, tak suka tinggal. Kaedah mudah ni tu. Nabi tak pernah komplain bab barang makan. Itu sebenarnya sunnah yang nak ikut, bukan cerita bab barang makan apa Nabi makan. Nah, itu benda yang paling besar. Bila kita kata kita cinta. Yang ketiga, ini cepat-cepat. Sekejap lagi kan, dia lepas border ke 9, orang dah menyusah. Saya faham lah. Yang ketiga, ilmu nak kenal Nabi adalah ilmu dalail. Ilmu dalail ni ilmu yang menceritakan tentang mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka banyak cerita tentang Nabi air keluar kat celah tari Nabi dan sebagainya. Itu semua mukjizat Nabi. Kena tahu bahawa Rasulullah dalil-dalil kenabian baginda itulah dia ni.
Kemudiannya ada ilmu khasais, iaitu ilmu khususiat. Ini antara kitab yang membahaskan ilmu khususiat ni adalah kitab Imam Qustulani. Nah, Khasais Nabi. Dan juga ada satu lagi kitab Khasaisul Kubra dan sebagainya itu semuanya menceritakan tentang khususiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang apa? Ada benda yang boleh pada Nabi, tak boleh pada kita. Dan juga ada benda yang khusus untuk Nabi, tidak pada Nabi-Nabi yang lain. Semua itu dibahaskan dalam ilmu khususiat Nabi. Dan yang terakhir ialah ilmu fadail. Ilmu yang membicarakan tentang kelebihan Nabi berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Ni tuan-tuan, 5 ilmu. Kalau kata nak kenal dan nak cinta Nabi, kita kena tahu. Sepaling-paling tidak, cubit sikit-sikit menjadi lah. Ada? Cubit sikit-sikit, maksud saya cubit-cubit ni. Yang utama sirah syama'il ni. Hak yang belakang-belakang tu mungkinlah payah kitab pembesar Arab. Ada? Tapi kitab khasais Nabi ni, kalau macam tempat tuan-tuan ni, boleh saya sebut kot, boleh saya cadang, tentang cari. Gambar seorang putih lah, warga. Jangan kenal lah. Ada satu dia buat, khasais Nabi, Imam Suyuti. Saya, kalau tak salah saya memang ada jual, tapi tak tahu masuk pasaran Malaysia ataupun tidak. Tapi memang ada. Kitab tu kulit dia warna pink, kelambu maqam Nabi. Dulu ada Syama'il yang berseorang putih, warna hijau. Ni kitab tu warna pink. Itulah khasais Nabi di Imam Suyuti. Bukan ni bekas-bekas orang pencing kerajaan ramai kemampuan bersinggah hadir, boleh. Orang kita tahu tentang siapa dia Rasulullah. Dan tahu itu untuk apa? Untuk hanya satu, supaya bertambah cinta dan kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tarik handbrake masa itu dulu sebab ada pusingan kedua dan terserah balik kepada moderator kita insya-Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza diucapkan kepada panelis kita yang kedua Al-Fadhil Ustaz Muhammad Bakri. Panjang lebar cerita di malam ni. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, soalan yang saya lontarkan tadi mudah-mudahan terjawab dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian faham yang bahawasanya yang kita ni sebenarnya memang rindukan Rasulullah, yang kita ni kasih pada Rasulullah. Jadi malam ini sudah pun terjawab. Jadi insya-Allah soalan yang seterusnya saya ingin bertanyakan kepada panel yang pertama kita balik, iaitu Al-Fadhil Ustaz. Kita memang akui yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat kasih pada umatnya, sehingga kan sebelum Rasulullah nak wafat pun Rasulullah masih ucapkan, masih kakak dalam mulut dia tentang umatnya. Jadi persoalan saya Ustaz, bagaimanakah kita nak kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita yang berada pada hari ini tidak pernah melihat wajah Rasulullah. Kita tak pernah tengok pun Rasulullah. Kita tak pernah pegang pun Rasulullah. Jadi bagaimanakah itu Ustaz? Bolehkah Ustaz beri pencerahan kepada kami pada hari ini? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ba'd. Terima kasih Ustaz Hisham. Sahabat saya Ustaz Bakri, tuan-tuan muslim-muslimah yang dirahmati Allah Taala sekalian. Cara kita nak zahirkan iaitu dengan kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kita hidup sunnah, nak zahirkan kasih sayang. Kita ni kalau sayang dekat mak kita, saya ingat arwah opah saya, kalau mak saya masak, dia akan masak juga kadang-kadang masakan, masakan ni cara arwah opah masak dulu. Bila makan tu sambil tu teringat arwah opah. Maksudnya kita tanda sayang, kita buat seperti apa yang orang yang kita sayang tu pernah buat dulu. Saya ada seorang ayah angkat saya, kalau tuan-tuan kenal lah, Tuan Haji Loh Azmi, meninggal lah. Dia ada gas dekat Cakap Larang dulu.
Dia antara yang pembekal gas, trader dia banyak. Dia antara yang taja saya belajar di Jordan dulu. Dia meninggal dunia 2 tahun lepas. Dia dah gas tu dah tak ada, dia dah tutup, dia buat lembu lah. Ada lembu dekat belakang. Kat mana cakap lama? Dia yang banyak taja saya. Di Jordan saya nak pergi umrah, sampai di Jordan 2009 nak pergi umrah. Kata Pak Cik Duk, saya nak pergi umrah. Apa duit? Ada dalam 1,000. Tak apa, nanti aku masukkan. Dia masuk duit. Lepas tu nak pergi haji, dia masuk duit tak. Jadi haji umrah saya pertama tu memang dia yang taja. Umrah 500, haji 1,500 masa tu. Dia ni meninggal dunia. Dia meninggal dunia, saya menangis. Memang saya tak boleh percaya. Saya cium jenazah dia, saya urus jenazah. Lama tu saya telefon isteri dia. Isteri dia, saya tahu dia, suami isteri ni lebih couple. Dia kenal orang, selalunya orang-orang yang dah berumur ni, suami isteri ni dia tahu apa kata apa-apa. Isteri sibuk jaga cucu. Ibu belakang jangan sibuk jaga cucu je. Ayah-ayah ni makin berumur, makin manja. Dia pun nak perhatian juga. Ya? Manja. Ni sibuk nak tepuk cucu. Ayah tu nak kena tepuk juga. Jadi dia ni lebih couple. Dia lebih couple. Jadi bila dah meninggal, saya telefon Makcik Rizal, macam mana? Dia menangis. Dia sembang ni. Dia kata, punya sayang dekat arwah Pakcik Duk ni sampai dia tak ubah apa-apa barang dekat dalam bilik. Minyak wangi yang dia las pakai letak situ, minyak wangi, dia tak ubah langsung. Kalau dia lap pun, dia lap tepi minyak wangi, dia tak akan angkat minyak wangi. Dia tanda dia nak kekalkan punya sayang daripada suami, seolah-olah macam suami tu ada. Dia kata sehinggakan baju yang terakhir dia sangkut, dia tak ubah baju tu. Anak dia ubah, dia marah. Dia nak rasa macam rumah tu ada suami dia. Kalau isteri tu orang itu tak marah saya. Orang nak meninggal, tu macam lain. Terus cerita, kita macam tu lah Haji. Kita ya macam tu, kita ya macam tu. Tak ada, tak lama isu jumpa Ustaz Noor. Ustaz Noor belah ni kan, Ustaz Mazlan. Kita tanda kita sayang dan kasih kepada Nabi ni tak lain tak bukan kita hidup sunnah. Sunnah yang paling mudah. Kerana Nabi SAW yuhibbu tayamun, Nabi sebelah belah kanan. Buat apa belah kanan? Pakai kasut belah kanan, masuk baju belah kanan. Semua dalam belah kanan. Orang kata kereta Ustaz. Kereta orang putih. Ni kereta Yahudi Ustaz. Oh ya, tapi walaupun Yahudi bawa belah kanan. Okey lah, sunnah tu Ustaz. Jadi bawa belah kanan. Masuk belah kiri lah. Masuk belah kiri pula. Kita dua nak langkah kaki pula. Janganlah dah sampai nyeksa badan kita pula kan. Hidupkan sunnah yang paling mudah. Tadi betul Ustaz Bakri sebut pasal cuka tadi. Walaupun ada kisah sahabat di sebaliknya, tapi memang apa yang Nabi buat tu ada sebab. Saya pernah kena sakit. Saya pernah kena sakit macam serangan jantung 2022. Saya kena GERD. Saya dah cerita dah kepada sahabat yang ambil rakam kuliah. Saya pernah kena GERD dulu. GERD yang kritikal. Bayangkan makan daging, keluar daging betul, tak ada diproses. Saya masa tu saya ada meeting dekat KL. Saya drive ceramah di Sabang Rasul di Raya Mesir. Dekat Taman Raya Mesir. Malam tu saya nak drive, saya makan, orang bagi saya makan daging. Saya makan, saya nak terus selingkuh. Saya bawa ikut dalam kereta sampai KL. Saya panggil kawan saya, tolong bawa kereta saya ada meeting kat KL. Saya bawa ikut sampai KL, saya bawa air, berdarah. Nak cerita dia keluar sekali-sekali. Sebab kritikal kita punya GERD tu sampai tak ada asid yang nak hancurkan kita punya daging. Sebenarnya dari segi asid yang Allah jadikan dalam perut tu penting sebenarnya. Dia nak hadam makan kita. Kalau tak ada asid dalam perut, orang biasa ada masalah tu. Saya bukan nak tolak ubat hospital, tapi sebenarnya kena ada asid dalam perut. Walaupun ubat itu memberikan asid, kena ada asid. Ubat itu mengurangkan asid. Antara asid yang terbaik untuk ada dalam perut kita cuka. Orang yang sakit GERD, saya banyak bagi nasihat. Buat apa?
kita kena ada pro dengan prebiotik. Pro dengan prebiotik ni Allah sebut mati dia zaitun. Saya amal tu je, saya tak beli vitamin pro dengan prebiotik dekat kedai sampai sahaja beli tak, saya beli ni. Ada anak murid saya kata ustaz amal ni. Probiotik ada pada tin, prebiotik ada pada zaitun. Yang mana tin dijadikan cuka, zaitun minyak. Kata saya ambil madu, saya ambil jus delima, saya ambil hawa tersauda. Lima ni saya kacau dalam satu air suam, saya minum sebelum makan. Dia kena minum sebelum makan. Alhamdulillah. Sekarang ni yang kambing malam ini pun saya boleh makan insya-Allah. Tak ada sebutnya. Apa? Kalau tak ada, kita habiskan awal. Nak ceritanya, walaupun daripada segi Nabi suka makan itu ada ubat yang untuk buat. Ada ubat untuk buat. Ini saja nak cerita inspirasi. Dulu berat badan saya 133 kilo. Masa saya forum kat sini, ingat? Saya forum dengan Ustaz Suami Natib dulu kat sini. Sekarang Alhamdulillah dah 103 lah. Turun habis sebab sakit dia. Saya rawat. Dan satu lagi, puasa. Puasa ni mengosongkan perut lagi sihat sebenarnya. Orang yang gastrik, tanya doktor-doktor, pakar, puasa lagi bagus. Puasa tu merawat perut. Ini juga semua sunnah Nabi SAW. Puasa Isnin dan Khamis. Baik, itu sunnah yang kecil-kecil lah. Walaupun kecil tapi dia besar maknanya. Sunnah yang terbesar, saya nak sebut dua pada malam ini. InsyaAllah saya ringkas. Sunnah yang terbesar adalah yang pertama, salat fardu secara berjemaah. Ini kita kena buat. Saya tahu Masjid Kaum Melayu ni memang antara solat jemaah yang ramai, alhamdulillah. Sekarang ni dah ada kesedaran. Tapi mungkin ada sebagian dari kita yang baru nampak muka pada malam ini kena azam mulai malam ini dan seterusnya istiqamah solat fardu secara jemaah. Walaupun dalam sisi mazhab Syafi'i sunat muakkad ni, sunat muakkad ni dia hampir kepada wajib. Ingat, sunat muakkad dalam hukum sunat muakkad dia hampir sikit pada wajib. Makruh tahrim hampir sikit pada haram. Tapi sunat muakkad ni kita nak buat apa pun solat jemaah. Sunat muakkad je. Sunat muakkad je tinggal. Sunat muakkad ni dituntut macam wajib solat. Tambah bagi lelaki ni, Allah kata solat fardu jemaah. Hidupkan suasana, hidupkan masjid kita dengan solat jemaah. Saya sembang tadi dengan Datuk Kamal Zaman tadi berkenaan dengan surau. Ada mana-mana. Saya kata kadang-kadang ada setengah masjid tak mampu kan. Datuk kata, Ustaz masalah sekarang kita imam kita masalah di masjid. Yalah mana tak masalah imam di masjid. Kalau ayah dah mati 50, apa nak sahur bini, nak beli kereta, nak beli rumah juga dia. Dia cari kerja lain. Soalnya tanya imam ni bayar kerja beli. Dia letak, okey, kamu jadi imam sini, kita bayar 2,000 sebulan. Dia letak 2 orang imam, 4,000. Tak apa. Jadi kita duit kuliah lagi mana-mana. Kuliah ni kita boleh hadkan. Sebab fardu, solat fardu berjemaah ni, kalau ustaz kadang-kadang tak larat, tak pergi kuliah, boleh cancel 6 minit. Minta maaf nanti, saya tak dapat nak kuliah, tak larat. Okey ustaz, umur jemaah, malam ni ustaz saya tak datang. Jadi dia boleh cancel. Imam boleh kata itu. InsyaAllah tuan-tuan malam ni tak ada solat jemaah, imam tak datang. Tak adanya. Bilal lah banyak jadi imam. Nak cerita solat jemaah tu tak ada. Siapa yang nak kepada imam? Bila saya kata, lebih baik duit kita dibayar gaji imam. Utama dulu. Kemudian insyaAllah yang lain akan datang. Kebajikan imam tu datang. Walaupun kerajaan bagi RM700. Alhamdulillah. Pada imam dapat RM700. Jaga kebajikan. Dia kata solat fardu sebab kita hidupkan masjid kita dengan solat berjemaah. Saya tengok alhamdulillah Masjid Kaum Melayu ni meriah dengan sambutan dan apa-apa. Itulah kita nak solat. Yang tua kena sayang pada anak-anak muda, bila anak-anak kecil masuk masjid, salam dia orang. Ini yang saya orang tua tengok orang budak-budak masuk masjid, kita mula marah. Kalau saya dibising sikit, lari sikit, kita dah marah. Macam kita tak pernah lari masa dekat menasah orang kita dulu. Dulu masa kecil-kecil menasah tu, kita buat, kita tak buat sebenarnya. Ini, kalau saya dikenal kan, masuk dalam kain pakcik pun ada kain ni. Tapi orang begitu juga. Sama je ni. Dulu kan ada tangga surau. Saya orang Tanjung, semua mulai. Kampung saya tu. Lepas Jambatan Sungai tu, yang ada Petronas itu satu kampung tu kampung saya. Saya orang situ masih. Tu nenek saya orang dah keluar. Tadi dah masuk KL, dia dah keluar balik tengok. Boleh kan nak lain sikit.
Saya masa situ. Saya kampung Melayu ni selalu datang semayang. Dulu besar tu, orang nasihat dulu tak ada batu. Kami daripada turun naik tangga tu pula. Sekarang tangga batu, dulu tangga papan. Tangga papan. Ingat dulu ada tempayan dekat tepi tangga kan, nak naik serah. Ingat ni. Tangga ni, papan ni, dia tak ada papan belakang ni. Kosong. Kami dengan kawan, weh, nak tengok sesuatu tak yang pelik? Apa boleh? Duduk belakang tangga. Tengok pakcik-pakcik ni masjid kena ki. Nampak. Ni orang. Kita dulu budak-budak 5 tahun, 6 tahun dulu. Saja tu buat kita ni macam tu. Imam jadi imam surau tarawih. Kami balik muncul dekat tepi mihrab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Turun kelangkau sembahyang. Udah habis sembahyang. Sama ni muncul tadi. Kami sebenarnya ialah yang pada seronok nak nyambut, nak sebut yang Assalamualaikum kan. Itu memang kita, itu peranan kami lah. Di belakang-belakang nak sebut yang tu. Macam-macam orang sebut buat sikit. Tapi ialah dua-dua orang dulu mana dapat. Kami sama-sama je. Yang lain tu kami lihat. Nak nunggu Mori. Bila Mori orang Nabi semayang, Nabi semayang, dia datang masjid balik. Kita suruh balik. Atau macam-macam, budak-budak ni bawa macam ni. Ni makan. Sayangnya orang dulu, orang tu budak-budak. Dulu budak-budak makan dulu. Sekarang budak-budak, orang tu orang makan dulu, orang nanti. Sekarang di mana tempatnya? Di masjid. Hidup untuk solat berjamaah. Bawa anak-anak, cucu cicit datang sembahyang. Dan anak-anak ni kita letak di satu tempat berokey, sembahyang dengan kita berokey. Cuma pasal anak-anak ni kalau bising aja, jangan bising. Masjid bukan tempat untuk main. Jangan bising. Walaupun dia main juga kadang-kadang tak apa, budak-budak. Jangan bising. Ni yang masalah lama ayah dia pula anak tu lagi-lagi. Ustaz tengah kuliah, dia kuliah belakang lagi-lagi. Lepas tu mak ayah pun kita tangkap dia. Duduk jangan bising dalam masjid tu. InsyaAllah lama kelamaan dia tahu tak boleh bising dalam masjid. Betul adik-adik ni awak terus. Kalau tengok muka-muka muda ni, dua orang ni, mana lagi anak-anak lain? Tak ada. Sebab sebahagian janda kuasa, mungkin tempat lain, bengis kita budak-budak. Tak suka budak-budak datang masjid. Sampai kita pun takut nak buat cucu anak datang masjid. Tak nak buat masjid kalau dia datang kuasa marah pula. Cucu kita bising. Kenapa masjid tu masuk Masjidil Haram? Masjidil Haram kalau kita masuk, senyap ke? Tak! Bising budak menangis, orang bersayang, orang tak ketawa. Kenapa Masjidil Haram? Masjidil Haram ni senyap macam kita? Semayang je. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah bunyi lama orang. Orang bersayang, orang semua kan? Ada tak boleh kata? Ada tak boleh kata gitu? Tak ada, boleh tak marah. Kita yang mulia, marah tak boleh bercakap dalam masjid. Kalau kita dalam masjid kita, jangan terjauh kepada orang. Saya tengok dalam masjid, Masjidil Haram dalam mata saya Ustaz. Abang tolak troli, adik-adik kat situ ditolak troli. Dia tolak dia lepas. Saya kata habis dah budak ni jatuh. Bila ada polis nampak tu, dia merambat, dia lari, dia sambut troli. Saya kata habis budak ni kena marah polis. Polis ni ambil troli ni, pusing, dia tolak balik abang. Ada polis ni main dengan abang dia. Main troli. Kalau kita, kalau budak main troli di masjid kita, apa macam? Sebab ini kita bina solat jemaah, ajar anak-anak kita solat jemaah. Pilih tak? Mana tidak pun lelaki, solat fardu solat jemaah, subuh dan isya. Asqal as-salati 'ala al-munafiqin salatul subhi wa salatul isya. Ini solat yang paling berat bagi orang munafik. Solat subuh dan solat isya khususnya lelaki solat jemaah di masjid. Yang pertama, yang kedua, sunnah yang terbesar yang makin ditinggalkan adalah ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sama kita, Ustaz. Saya bukan orang politik, saya orang kerajaan sebab saya kerja kerajaan. Siapa yang merintah di atas, buat dasar kerajaan, kita kena ikut. Saya orang kerajaan. Saya orang kerajaan. Tak apalah kita cerita, bukan nak cerita semua orang tahu apa politik kan. Yalah politik, semua dah ada, politik ni ada depan mata kita. Dan setiap orang ni pun ada fahaman politik masing-masing. Setiap orang ada. Kita hormat satu sama lain, okey. Kita hormat, ni pendirian orang ni, pendirian orang ni. Kalau ni pendirian kita tak apa, pendirian kita ni tak apa. Tuan-tuan, walaupun dalam parlimen gaduh, bulu langat, contoh bulu langat.
Standing order, peraturan mesyuarat. Dalam syarat ni orang akan tengok balik, tak boleh nak bangkang lah. So, tarik balik. Ini semua perbualan dalam parlimen. Semua orang tengok. Dan disiarkan seluruh Malaysia, dunia orang tengok. Mungkin kita rasa marah disebabkan orang tu hentam kita ni di Ipoh ni, tengok TV ni, kan? Kita tak suka dia ni. Sebab apa? Dia hentam kita. Dia hentam parti kita. Contoh, kita berpihak kepada parti ni, orang ni dalam parlimen hentam pada orang yang kita suka pada parti kita ni. Contoh, sedangkan kalau ikutkan, bila part politik ni buat macam Indonesia, kita tu satu kelemahan kita Indonesia, bila buat politik ketika pilihan raya, bila lantik jadi kerajaan, semua orang akan jadi walak. Kita redha kerajaan yang ada, itu pilihan rakyat. Kemudian kerajaan tu pula dia kena rasa semua ni rakyat dia. Macam tu. Bagus, aman. Okey, contoh. Baik, jadi kita tengok bila ada orang yang menghentam dengan salah seorang yang berpahaman politik dengan kita dalam parlimen. Apa yang kita akan buat? Kita akan marah dia. Saya silap kalau jumpa contohnya Ulu Langat yang kita marah ni, contoh kita jumpa dia dekat Ulu Langat, dia bersalaman kita pun kita nak bersalam dengan dia. Sebab kamu hentam kawan aku. Contohlah, sebagai contoh. Saya bawa politik. Tuan, kawan saya tukang masak udang galah parlimen. Dia cakap, dia pernah masak udang galah, orang minta 500 ekor dia masak. Dia kata, Ustaz, pompong-pompong dalam parlimen gaduh. Speaker kata, Dewan tangguh sehingga jam 2. Keluar tu, belakang Dewan. Kau peluk kampung Ustaz. Tadi dalam parlimen, pompong-pompong yang kita di luar ni marah, dalam parlimen duduk sebelah makan. Tadi pun saya bergaduh. Tapi dalam masa makan duduk sebelah. Yang kita bergaduh sampai sudah. Ini cerita yang peringkat kita ni bergaduh sampai sudah. Apa faedahnya tu? Tak ada faedah macam tu. Bahasa Arab kata apa? Mafi faedah. Tak ada faedah. Kita kena ingat, bila kita mati, yang akan solat jenazah kita, inilah muka orang yang kita harapkan doa daripada sahabat-sahabat kita ni. Apa faedah kita memusuh? Ini muka yang akan doakan bila kita mati esok. Ini muka yang akan bantu ahli keluarga kita bila kita susah. Masa PKP dulu, siapa yang bantu kita? Ni masyarakat kita yang bantu kita susah. Paling tidak pun nak cerita bab solat jenazah tadi. Orang yang kita sanjung sebagai contohnya orang politik, dia pun belum tentu kena kita. Tapi kita bergaduh di kawasan kita. Apa faedah? Saya pernah ceramah dekat bercakap, tapi alhamdulillah saya memang sambut baik antara kita William Mahmud Tuanku, dia tak boleh berpolitik dalam masjid. Ya, kita setuju. Dan siapa yang ada bebas politik tak boleh berucap. Ya betul, sebabnya supaya tak ada sentimen politik. Bagus. Itu memang kita sanjung. Kan? Saya pergi satu masjid dekat Mula Bercak. Saya kata, saya tahu masjidnya ada dua. Orang kata masjid hijau satu, masjid biru satu. Saya pergi ceramah tu, ceramah first Maulid Rasul saya tahun ni. Saya tak pernah pergi masjid tu, saya pergi ceramah. Saya tanya kat muslim, kenapa Haji? Sebab saya tengok yang kata masjid hijau tu cak biru, yang masjid biru cak hijau. Dia kata masjid hijau biru. Oh, dulu muslimnya orang biru, dulu orang hijau. Oh, cerita dulu Ustaz, sekarang tak boleh. Okey. Sampai tahap macam tu. Sehingga orang datang daripada masjid biru sampai tempat hijau tu. Dia orang biru, orang hijau. Sama macam tu sekali. Kalau pakai, saya ingat dulu masa saya bawa balik belajar, pakai sorok hitam. Ish, nampak mula jahat Ustaz ni. Pakai sorok hitam tak boleh. Saya suka pakai sorok hitam. Contoh, bila pakai rasmi kerajaan, saya pakai sorok hitam. Ada kala saya pakai kopiah. Orang sampai macam tu sekali. Dia jangan pakai hijau, pakai biru. Sentimen politik sampai warna pun tak boleh. Cik orang biru pun kata, weh, nampak biru orang tu. Tak boleh kena biru. Nampak hijau orang tu. Tak boleh hijau. Sampai tahap macam tu sekali. Baik, dalam ceritanya, ini kita kena bina ukhuwah Islamiah sama kita. So inilah antara soalan dan kurus. Man ikhwanuka, siapa kata saudara kamu? Ikhwan kita adalah orang Islam. Ini saudara orang kita. Paling tidak pun kita nak doa daripada sahabat-sahabat kita. Jadi ini di antara dua lah soalan terbesar yang kita kena jaga. Soalan fardu dan jemaah, yang kedua ukhuwah Islamiah sama kita.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada penulis kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Said Muzaffar, di atas perkongsian beliau. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, selepas ini kita dapat menambahkan lagi rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita sentiasa menjaga solat fardu kita secara berjamaah. Ya, dulu masa waktu zaman-zaman dahulu sebelum PKP saya tertarik dengan biasanya imam yang akan baca khutbah akan ada di hujung pengakhiran khutbah hadis Nabi, barang sesiapa yang mengetahui pahala akan pergi solat fardu subuh dan isyak secara berjamaah, nescaya mereka akan pergi ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Tapi sekarang tak tahu kenapa tak ada. Kenapa tiba-tiba tak ada tu? Dan pada saya memang hadis tersebut sangat penting. Sebab apa? Mutakhir sekarang ini majoriti bila saya tengok anak-anak muda lah. Orang tua tak ada masalah sebab tengok malam hari ni kebanyakannya 90% orang tua semua. Bukan nak kata tua muda lah lebih kurang kan. Kan cakap orang tua semua pakat balik nanti. Tua muda dia masih lagi nak ke arah muda lagi tapi belum lagi lah. Lebih kurang begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena pastikan, kita kena ajak balik anak-anak muda kita dengan kita buat berbagai program yang ada dekat masjid. Dan apa yang saya tahu sekarang ni, kesemuaan masjid-masjid di negeri Perak diarahkan supaya tubuhkan, adakan agensi ataupun organisasi khas untuk belia ataupun pemuda. Supaya apa? Kita nak belia ni jangan tersasar jauh sangat. Dan sebab dengan ujian, dengan handphone sekarang ni, ya Allah, memang sangat-sangat bahaya, dahsyat. Tengok anak-anak muda tak nak datang ke masjid, takut. Jadi insyaAllah lepas ni bolehlah JK Masjid susun program-program yang sepatutnya boleh kita imarahkan, kita ajak anak-anak muda, anak-anak yang kecil supaya mereka datang. Mereka sama-sama kita bersolat jemaah dan semoga kita dapat rasa tambah cinta kita, kasih kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita dapat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita stop 9:20 boleh saya? Boleh insya-Allah. Jadi insya-Allah soalan yang terakhir saya ni, kita dah dengar dah kan kasih Rasulullah macam mana kan, rindunya kita kepada Rasulullah macam mana. Jadi yang akhir ni, soalan yang akhir ni saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz. Bagaimanakah cara kita nak berdampingi dengan orang yang kita kasihi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, selain daripada amalan berselawat. Jadi untuk itu saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk berkongsi kepada kami yang berada pada hari ini, bukan sahaja amalan berselawat, bahkan ada amalan yang lain yang boleh menjadikan kami di akhirat nanti boleh bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Syam sebagai moderator kita. Sebab masa diberi sampai 9:20 ni. Jadi kita terus jelah kepada poinnya, iaitu selain daripada kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak mendampingi Rasulullah SAW. Sebenarnya bukan sekadar di akhirat, di atas dunia lagi dah kita kena buat kerja untuk berdamping dengan Rasulullah SAW. Perkara yang paling besar sekali di antaranya ialah kita ni kena ada disebut sebagai para ulama. Sebut ini saya ambil daripada guru kami Fadhil Ustaz Hamid Abdul Wafir. Disebut yang dia nakalkan daripada guru-gurunya di Azhar dahulu, Azharul Syarif, tentang macam mana kesempurnaan kita untuk mencintai Nabi sekaligus menjadi asbab kita akan mendampingi Rasulullah SAW di akhirat ni. Antara yang pertama adalah kamalut ta'alluq, iaitu kesempurnaan dalam kebergantungan kepada Rasulullah SAW. Maka nak tak nak, apa yang Ustaz Syam sebut tadi, selawat itu kena ada. Itu nombor satu, tak boleh lari Ustaz. Ya tak?
Selain daripada selawat, betul lah tadi, soalan tu. Tapi nak tak nak, kena ada juga. Dan selawat itu, buatlah selawat apa sekalipun. Yang penting, selawat itu adalah dengan tujuan mahabbah dan dengan tujuan cinta dan kasih, dan mudah-mudahan dengan asbab selawat itu kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah apa-apa pun. Yang afdalnya ialah seperti mana yang disebut dalam hadis. Nah, iaitu selawat Ibrahimiyah. Tetapi ada selawat-selawat yang lain. Antaranya sahabat-sahabat Nabi sendiri ada yang membuat, orang panggil sirah selawatnya sendiri. Contohnya Ibn Abbas dan sebagainya. Ada selawat Sayyidina Ibn Abbas. Nah, tadi kita mulakan majlis tadi dengan selawat Nurul Mubin. Nah, itu daripada para ulama. Nah, selawat Sayyid Ahmad Badawi, kan? Sirrul Asra dan sebagainya. Semua itu selawat-selawat jangan tinggal. Dan jadikanlah dia amalan yang paling istiqamah dalam hidup kita. Paling-paling malas pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukuplah. Nah, itu paling malas. Nah, tu pun jangan demand kat Nabi macam-macam. Nah, kalau boleh Rasulullah masuk surga tinggi, lawak pun pendek. Nah. Kalau kata dah ya, kita ngadap muka orang. Nama dia ada Datuk, Tan Sri, Tuan Haji, sekian. Tuan-tuan nak panggil dia Datuk saja. Kalau dia ada Tan Sri, Datuk Sri, Haji, bla 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 sekian. Nah, kita sebut habis nama dia tu. Kadang-kadang saya nak gelak pada dia tu. Tu, pingat hujung tu, pingat tu tak ada bergelar pun. PPT, PJK semua tu kan. Tak ada bergelar pun tak salah dia bubuh tu. Tapi kita sebut dulu, kenapa? Kok ustaz, pan sebut-sebut terang. Ada lah dia ngulur-ngulur ke. Takkan, walaupun Nabi tak pernah demand kita sampai tahap itu, tapi sebagai tanda cinta, tentu kita akan sebut selawat tu. Kalau banyak lagi, panjang lagi, bagus. Lagi banyak lagi bagus. Kan? Nabi sebut sendiri janjinya selawat sekali aku balas 10. Ada satu. Yang keduanya kena Nabi tadi, itu semuanya antara jalan untuk kita dekat dengan Nabi yang saya dah sebut pada setengah yang pertama. Yang keduanya ialah kamalu tasyayyu' li ru'yati sallallahu alaihi wasallam. Kena ada perasaan rindu untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ada letak nanti perut kita. Itu sebab tuan-tuan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala diletakkan di akhir bab itu, bab berkenaan dengan mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Apa sebab Imam Tirmizi buat macam tu? Sedangkan boleh letak bab mimpi mula, kan? Dia letak di hujung. Kenapa? Kata para ulama, antaranya asbab kenapa disusun babnya begitu. Bab yang ke-56 itu adalah bab berkenaan mimpi. Kerana mudah-mudahan lepas kita kenal Rasulullah, tahu tentang Nabi, cara Nabi dan sebagainya, bila mana kita dah kenal Nabi serba-serbi, mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita walaupun sekali, insya-Allah dapat tengok Nabi dalam mimpi. Cukuplah. Tapi kalau kita mimpi jumpa Nabi, macam mana kita nak tahu yang depan kita tu Nabi? Betul, syaitan tidak akan berupa dengan Nabi. Nabi sendiri sebut, mimpi aku tu adalah ru'yatul haq, melihat dengan yang benar. Tapi macam mana nak kenal? Kalau kita tak pernah baca Syama'ilun Nabi, kurang-kurangnya kita tahu, kita kenal. Maka itu antara benda yang kena ada dalam diri kita. Kena ada perasaan rindu. Bila ada perasaan rindu, sudah tentulah orang yang kita rindu juga dia akan merindui kita. Nabi ni tuan-tuan rindu kita. Kita kalau rindu orang lain, orang tu belum tentu rindu kita. Orang lain, kalau kita rindu, saya lama lah tak jumpa kawan, kan? Kadang-kadang sajalah duduk kelur-kelur dalam grup WhatsApp, dalam Facebook pun semua. Ngombin pun tidak, muat pun tidak, nyaut pun tidak. Kenapa? Kadang-kadang dia pun tak ingat kat kita dah, kan? Tapi Nabi, kita tak ingat dia tetap ingat kita. Ni Rasulullah.
Jadi kena rasakan perasaan tu. Mudah-mudahan dapat tengok sekali pun. Itu adalah nikmat yang paling besar. Yang ketiga, apa lagi yang kita boleh buat untuk mudah-mudahan kita akan dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat esok adalah ada kamalul ittiba' sunnatur Rasul, iaitu kesempurnaan di dalam mengikut Nabi SAW. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, dah 40 prinsip dalam beragama itu. Kata Imam Ghazali, di antara tanda-tanda seseorang itu mengikut ittiba'ur Rasul, mengikut Nabi ni, bukan iaitu ittiba'ur Rasul itu adalah miftahus sa'adah, kunci kepada kebahagiaan. Mengikut Nabi ni kunci kepada kebahagiaan. Dan mengikut Nabi itu pula, kata Al-Imam Al-Ghazali, bukan bererti mengikut sunnah yang sudah disyariatkan semata-mata. Nah, bukan juga kepada sunnah yang mustahabbah. Contohnya macam disebut oleh Ustaz Al-Imam Ustaz Zaid kita tadi tentang semayang berjamaah, kan? Nak tambah sikit lah. Kita marah budak-budak main bising tadi. Saya teringat satu benda kan. Kadang-kadang kita marah bukan waktu kecil kita main. Kita dah tua pun kadang-kadang kita main, kita tak sedar. Betul tak? Dah masuk soft ni, duduk cuik pinggang kawan. Waktu sebelum mayang ni duduk seroning budak-budak kan. Orang jangan main lah. Orang main tok dengar jaga. Oh boy, garang, bengkin kan main. Kita pun masuk soft. Tu tak kira salam bola, salam baris kan. Tak apa yang berlaku, tu saya tak nak sebut lah. Tu pun main juga. Budak-budak ni dia tengok belakang, kan. Saya kadang-kadang bila buat ceramah kan, kuliah ke apa ke, sebab kajian saya tak ada kontrol, dia mau jangan bising kuat sangat sudah lah. Dia mau nak berambat ke apa ke dalam masjid, biar lah. Jangan sampai dia mau sampai manjat ustaz, sampai pergi kat depan tekan mikrofon tutup. Tak, itu jangan, itu kena kontrol lah. Tapi kalau setakat dia pun nak main, apa semua tak nak dengar kuliah, jangan dipaksa, biar. Itu jiwa budak-budak. Silap-silap dia lagi faham daripada kita. Cara dia duduk main berambat tu ceritanya. Ustaz tu cerita apa? Ustaz tu cerita rukun semayang. Tok dia balik tak ingat apa dah. Dia nak ingat apa, mengaji kitab pun tak bawa. Nah dah. Kadang-kadang betul, kita dah posah dia dengar kan. Tak ada maunya. Saya ada ceramah baru ni, ceramah Maulid Ustaz saya. Dia memanggil budak-budak sekolah rendah. Program sekarang ni banyak sekolah-sekolah dia buat program kerjasama dengan masjid. Baguslah. Tapi saya kata, lalas saya kata, cikgu ustaz-ustaz, cikgu-cikgu biarlah dia nak main kat luar. Cuma kontrol, jangan takut dia mau lepas ke jalan. Dia nak main biarlah, jangan paksa dia mau duduk depan. Tak maunya. Lalas ada seorang tu, dia bagi kat depan, makin orang, saya pun risau, budak-budak dia pehernya. Lalas seorang tu sampai depan, dia baring duduk macam ni. Leboh dia kata dah. Tapi tak apa, kurang-kurangnya dia pun mahu ke dengar. Mahu juga mengat. Itu sunnah kan. Bukan setakat sembahyang berjemaah. Itu dah dia mustahabkan kata Imam Ghazali, iaitu sunnah adat. Buatlah benda-benda itibak Nabi ke apa. Contoh, kalau kita tak mampu nak buat benda besar-besar, datang semayang jemaah hari Jumaat tu tuan-tuan, pakailah baju putih. Sebab Nabi ni selalu pakai baju putih. Kan? Contoh mudah lah, itu tak payah berat-berat pun. Tak? Pergilah cari jubah putih, jangan beli baju Melayu putih, makcik sangsi. Tak? Belilah jubah putih, kurang sikit sangsinya tu. Kan? Dan makcik pun di belakang tu hari Jumaat gosok baju Melayu dema tu yang putih. Jubah putih, baju Melayu putih. Jangan kali lain. Dia kan, ubah. Itu sunnah kecil-kecil tu. Kan? Memanglah datang masjid awal, sunnah kecil-kecil antara pakaian. Tak? Tak boleh nak buat semua pun, buat sikit-sikit jadilah. Benda kecil je. Nampak macam kecil tu. Kadang-kadang kita nak cerita yang besar-besar, ambil yang kecil-kecil. Hari Jumaat pakai putih. Kalau boleh serba putih, saya ingat Syainuruddin dia sebut. Serba putih tak pun. Tak? Pakai lebih putih, kain pelekat putih, baju Melayu putih. Pakai serba putih. Kenapa? Niat ittiba' Rasul. Mudah-mudahan itu menjadi asbab. Menjadi sebab akhirat esok kita boleh dekat dengan Rasulullah SAW. Banyak lagi sunnah-sunnah yang kita boleh ambil.
Dan yang terakhir, yang keempat adalah kamalul khidmati ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sekali adalah kesempurnaan dalam mengkhidmati umatnya Rasulullah SAW. Tuan-tuan, kalau cerita khidmat umat Nabi bukan sekadar kerja kami ustaz-ustaz. Kami ni tukang labun, tukang cerita je. Tukang kabar je. Hakikatnya kita sama-sama kena berkhidmat untuk umat Nabi. Ni, Abang Zan, cikgu kita duk rakam ni. Rakam ni bukan sekadar orang duk cerita nak naik rating. Dah. Kan? Kadang-kadang saya silap tak tentu dia orang tengok pun ya kadang-kadang. Kan? Tambah orang macam kami, Ustaz Syed ramai peminat saya. Duk kampung. Dah. Apa dengar cakap kuali lagi lah ni menengok bercemur macam apa. Mendelah bontok ni kan. Ha? Mesti ingat lagi Rabin tu cak tahu lah. Kan? Saya pun nak kena tanya balik muslimat mana yang menangis tu. Kan? Cuma nak cerita ni tuan-tuan. Semua kita ada peranan. Jawatan kuasa masjid, peranan mengkhidmati umat Nabi apa dia? Buat program macam ni. Jadikan tok imam, buat kuliah agama. Ada. Itu khidmat kepada umatnya Nabi. Kita pun apa kita boleh khidmat pada umat Nabi? Bantu orang susah tu khidmat pada umat Nabi. Tak payah tunggu jadi wakil rakyat lah. Apa susah kita dengar orang kampung sakit, orang jiran kita sakit, kita sendiri buat dulu. Macam awak tak mampu Ustaz, buat sekadar kita mampu lah. Pergilah beritahu ke pihak berwajib, beritahu ini. Itu sebahagian daripada mengkhidmati umatnya Nabi SAW. Kami, ustaz-ustaz, cara mengkhidmati umat Nabi dengan menyampaikan ilmu yang kami ada. Sekadar yang mampu. Kita boleh cerita pekoh, ceritalah pekoh sikit. Boleh cerita boleh tauhid, cerita tauhid sikit. Boleh cerita sirah, ceritalah sirah sikit. Semua kita ni tuan-tuan kena ada peranan untuk mengkhidmati umatnya Nabi SAW. Kena letak tu. Jangan duk rasa ni kerja ustaz-ustaz, ni kerja tok imam. Ni kerja AJK masjid dah. AJK masjid pemudah cara. Kalau tak ada AJK pun haru biru juga. Kejap saja imam dalam, kejap kan tarik ke tengah. Kejap kan jom kita buat semayang kat belakang dah, so pakai depan pula dah. Aircon kejap buka, kejap tutup. Kenapa dah tak ada AJK? Kan? Ni ada AJK pun bagus dalam sikit kan. Walaupun kadang-kadang bengkel. Kena hype saja pun. Tapi tak apalah, kurang-kurangnya boleh menjalankan. AJK ni tukang jalan amanah. Tapi yang hakikatnya sama-sama kita mengkhidmatkan diri kita sebagai umatnya kepada umat Nabi SAW. Kena sama-sama fikir, bukan suruh AJK je fikir lah. Saya seronok tengok masjid-masjid demo semangat nak tiru masjid Al-Bushra Mabuk. Saya seronok tengok. Tapi saya kata benda paling besar sekali masjid-masjid ni nak buat apa dia? Bukan buat rumah kedai, tak payah. Renovate je tandas tu. Sungguh ini kadang-kadang masuk-masuk setengah masjid tandas. Flash ada, air tak ada. Flash air ada, tempat tarik tak ada. Tak kepenin tengok. Tak. Tu pun jangan nak buat macam masjid Bushra je. Masjid duit banyak mah tu. Betul tandas tu dia kata. Tak. Bagi kemas tu. Masjid Bushra tuan-tuan. Dia tuan-tuan pergi ziarah tanya dia. Apa yang diperbuat selepas depa renovate masjid tu? Nombor satu kali buat tandas. Bukannya buat komor kedai tu dulu. Kita nampak saya boleh duit ke masjid, itu je kita tunduk dulu. Tandas tu dulu Tak? Ni kadang-kadang nak pergi tumpang mandi pun semua salah tu. Buka-buka air tu mana? Keluar tengok tu, pom keluar daripada telah dinding. Rupanya dengan shower-shower pun lebuh. Kot dah ada apa pancarnya tu. Tu pun lebuh. Takkan itu pun orang curi. Bila pula tembaga je. Ke dia mau paut dengan mandi ke mak? Kok balik. Saya kadang-kadang tak faham tu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kena fikir. Benda-benda macam tu walaupun nampak kecil kan. Itu sebahagian khidmat pada umat Nabi ni tak? Jangan duk guna hujah macam kami dulu. Tak payah elok-elok lah ngomong setan. Tak. Dia kata setan punya ngomong janban lah. Dah, masalah selesa tu nak qada hajat kalau kata mukhatam kena kain baju kita nak semayang. Tu kadang-kadang kena fikir dulu, jangan duk nampak fikir hak besar-besar, fikir hak kenik-kenik ni pun jadilah. Dan itulah di antara kerja kita
sebagai umat Nabi, mudah-mudahan dengan 4 benda ni menyebabkan kita boleh, insya-Allah. Banyak lagi lah kita nak ambil, tapi sekurang-kurangnya 4 benda ni boleh menyebabkan kita, insya-Allah, Rasulullah pandang kita dan Rasulullah cinta pada kita. Tuan-tuan, saya nak sebut macam awal tadi, Nabi tak pernah lupa kita, dan kita jangan lupa kepada Rasulullah, dan kita kena sentiasa berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam doa Allahumma ja'alna min ahli syafaati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, wallahu a'lam. Jadi saya ucap terima kasih lah, beberapa round lah ni kena ucap terima kasih lah atas jemputan. Mohon maaf atas kekurangan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Bakri di atas pencerahan dan perkongsian beliau kepada kita semua. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, forum perdana yang kita adakan pada malam ini, mudah-mudahan kita faham, kita dapat perkara-perkara yang baru, dan tidak lain tidak bukan kita dapat menambahkan lagi rasa cinta kita kepada Rasulullah. Bukan sahaja tiba sahaja bulan Rabiul Awal, tetapi bulan-bulan lain pun sama, kita sentiasa ada dalam diri kita rasa cinta, rasa kasih kepada baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya rasa cukuplah setakat ini. Jadi kita pun sudah sampai di penghujung rancangan. Jadi untuk itu saya serahkan majlis pada malam ini kepada pengacara majlis kita, insya-Allah.